Okey, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan menerangkan sains tingkatan 2 yang bertajuk nutrisi dalam bab nutrisi. Okey. Dan subtopiknya ialah proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyahtinjaan. Ini adalah subtopik terakhir dalam bab 3 ini. Okey, sikit saja lagi nak habis dah bab 3 ya. Okey. So, untuk pencernaan kita dah belajar sebelum ni yang melibatkan banyak organ-organ dalam badan kita, bermula dengan mulut, esophagus, perut, duodenum, okey, dan akan masuk ke usus kecil. So, daripada usus kecil inilah kita sudah mula melakukan proses penyerapan nutrien daripada makanan tersebut. Okey. Kita lihat dulu apakah yang terlibat dan apakah dia usus kecil ya, yang panjang. Okey, dan ini apabila kita zoomkan, kita luas ke rentas usus kecil. Okey, yang mana kalau kita zoomkan, okey, kita akan nampak dia seperti mana struktur bulu-bulu. Ini sebenarnya anda boleh bayangkan sama seperti mana permukaan tuala kita. Towel mandi kita tu kan ada bulu kecil-kecil, macam itulah dia usus kecil kita. Okey. Dan dinding usus kecil kita ini sebenarnya dipenuhi berjuta-juta unjuran halus ini. Okey, sebenarnya iaitu kita sebut juga dia sebagai vilus. V-I-L-U-S. Satu ini disebut vilus. Okey. Dan ciri-ciri usus kecil dan vilus ini yang sangat bagus dan efisien untuk penyerapan nutrien untuk badan kita ialah ada 3. Yang pertama adalah permukaan vilus ini yang seperti ini ya. Okey, berlipat-lipat ini sebenarnya sangat bagus sebab dia menambahkan luas permukaan. Okey. Bermaksud seperti ini ya. Kalau dia lurus saja dan kalau kita comparekan dengan unjuran ini, maka perimeter ini adalah lebih panjang. Okey, ini maksudnya luas permukaan tinggi. Okey, seterusnya ialah dinding vilus. Dinding vilus yang sangat nipis. Okey, sangat nipis jadi mudah nak serap. Dan seterusnya yang terakhir adalah sebab jaringan kapilari darah yang padat dekat bawah vilus ini. Ini dia kapilari darah yang kita dah pernah belajar kan. Okey, yang warna merah ini biasanya yang beroksigen dan yang warna biru ini terdioksigen. Jadi hantar oksigen dan serap yang kat sini ya. Hantar oksigen dan yang ini pula serap bahan kumuh dan juga karbon dioksida. Okey. Dah diangkut ke seluruh badan, arteri dan vena. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan di sini ya, di gambar ini. Jadi luas permukaan yang berlipat-lipat, jadi luas permukaan yang bertambah. Okey, yang luas. Jadi kadar penyerapan disebabkan luas yang tinggi, jadi kadar penyerapan juga meningkat ataupun bertambah. Boleh guna kedua-dua perkataan tersebut ya. Sebab kadar ini maksudnya permasa dia lebih tinggi. Okey, dinding vilus pula sangat nipis. Macam mana kita boleh kata sangat nipis tu? Senipis satu lapisan sel sahaja, seperti kapilari darah juga. Okey, dan oleh itu dia membantu kadar penyerapan untuk bertambah dan meningkat. Kerana kita tahu penyerapan kan, okey, makin nipis lebih mudah untuk proses resapan berlaku. Dan akhir sekali adalah salur darah dan kapilari darah yang ada banyak dekat bawah permukaan dinding vilus untuk mengangkut nutrien yang diserap ke seluruh badan. Jadi sebenarnya fungsi usus kecil kita ini ialah untuk serap semua nutrien yang daripada makanan yang melalui usus kecil kita.
kita tahu perut adalah untuk mencernakan makanan. Hasil makanan yang telah tercerna itu nanti akan melalui usus kecil kita, sepanjang usus kecil. Jadi sepanjang usus kecil itulah nutrien diserap oleh vilus ini. Okey? Okey. Seterusnya, cikgu besarkan ya vilus ini. Vilus ini dibesarkan. Ini seperti gambar dalam buku teks je. Okey, tapi cikgu akan tuan dengan details lah. Okey, inilah rupa vilus yang dah dibesarkan. Tadi kita cakap dinding vilus setebal senipis satu sel saja. Ini dia satu sel epithelium. Okey, kenapa satu sel saja? Supaya nutrien daripada makanan yang besar kecil boleh menembusi dinding usus kecil. Apabila boleh tembus, maka dia boleh meresap masuk ke dalam kapilari darah, dan kapilari darah ini akan mengangkut nutrien yang bulat-bulat ni ya, nutrien ke salur darah, vena, dan sampailah ke seluruh badan dan dipindahkan ke sel-sel badan yang lain. Okey, dan sel badan kita akan menerima nutrien dan nutrien itu digunakan. Okey. Itu perjalanan dia. Tetapi bagi makanan yang tidak tercerna kepada saiz yang lebih kecil, okey, jadi dia kekal dengan saiz yang lebih besar macam ni. Jadi dia tidak dapat menembusi dinding usus kecil. Jadi dia akan berterusan bergolek-golik sepanjang usus kecil itu sehinggalah ke usus besar. Okey, jadi rugilah di situ, nutrien tidak dapat diserap ya. Okey, seterusnya di tengah-tengah ini, di tengah-tengah vilus, dalam vilus ada satu struktur yang kita sebut sebagai lacteal. L-A-K-T-E-A-L. Okey, dan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Okey, L iaitu lacteal ini. Okey, berfungsi untuk menyerap L-lactil, L lemak. Dia hanya menyerap lemak sahaja. Okey. Untuk dibawa ke seluruh badan. Okey. Dan tetapi yang menyalurkan laktit ini ya, sebelum ke seluruh badan itu, dia menyalurkan dulu lemak ini. Okey, ke sistem limfa dulu. Okey, ke sistem guna warna merah lah. Okey, limfa, L limfa. Jadi ada 3 L di sini. Struktur laktil ini, yang warna hijau ini, okey, akan menyerap lemak sahaja. Okey. Dan menyalurkan ke sistem limfa, dan daripada sistem limfa inilah barulah dia akan bawa ke salur darah dan dibawa ke sel-sel badan, seperti mana yang nutrien-nutrien kecil tadi. Nutrien kecil ini mungkin ialah vitamin, garam mineral, okey, yang kecil-kecil yang boleh masuk meresap masuk ke salur darah. Tetapi untuk lemak, dia akan diserap oleh laktil. Okey, L laktil, L lemak, M limfa, L limfa. Okey, mudah je kan? Okey, seterusnya, okey, sebelum tu berkenaan tentang laktil, lemak dengan limfa ni ya. Ini setiap vilus ada laktil. Jadi awak boleh bayangkan ya, betapa banyak lemak yang boleh diserap dengan kehadiran laktil. Jadi ada satu teknologi ya baru bagi orang yang mengalami obesiti, yang melakukan pembedahan untuk memendekkan usus. Okey, sebenarnya salah satu fungsi dia adalah untuk mengurangkan penyerapan lemak ni lah. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok eksperimen. Eksperimen 3.1 iaitu untuk mengkaji penyerapan glukosa melalui tiub whisking. Okey, tiub whisking ni apa dia? Tiub whisking adalah tiub yang nipis, yang seperti mana membran sel kita. Yang molekul-molekul kecil boleh merentas masuk, tetapi molekul yang besar tidak boleh melaluinya. Okey, dan tube whisking ini ya, kita letakkan 2 bahan yang berbeza. Okey, untuk tabung didih P, kita letakkan ampaian kanji ke dalam tube whisking ini.
Dan tube whisking ini setelah diikat, kita akan bilas dia dengan air suling. Kenapa nak kena bilas dengan air suling? Okey, kita perlu bilas air suling ya sebelum kita masukkan ke dalam air suling di dalam tabung DDP ini untuk kita singkirkan ampaian kanji yang mungkin melekat di permukaan luar. Kalau tidak, ya eksperimennya tidak jadilah sebab kita boleh dapat lautan kanji di dalam air suling ini walaupun tanpa dia melalui tube whisking. Okey, yang kedua ialah tabung didih Q. Okey, kita letakkan tube whisking yang mengandungi larutan glukosa di dalamnya. Juga kita perlu bilas dengan air suling sebelum kita masukkan ke dalam tabung didih untuk singkirkan larutan glukosa di permukaan luar. Okey, kemudian setelah setting semua dah siap, okey, kita rendamkan ke dalam air suling di dalam tabung didih. Okey, dan kita akan buat 2 ujian untuk setiap tabung didih, iaitu ujian Benedict dan juga ujian Aydin. Okey, kita tahu ya, kedua-dua ujian ini sebenarnya kita dah pernah buat sebelum ini. Aydin adalah untuk menguji kanji, kehadiran kanji. Manakala ujian Benedict adalah untuk, ni adalah ulang kaji ya. Benedict adalah untuk mengkaji, mengesan kehadiran glukosa. Okey, kita tahu makanan biasa nasi, roti, ubi ialah kanji. Tetapi dicernakan sehinggalah sampai ke yang paling kecil, molekul yang paling kecil bagi karbohidrat, iaitu glukosa. Kedua-dua ini adalah karbohidrat. Okey, jadi kita tahu ya, kalau ujian Aydin ni kalau terdapat kanji, jadi dia akan tukar daripada warna kuning keperangan Aydin ke warna biru gelap. Ini adalah sebagai ulang kaji ya. Okey, dan untuk ujian Benedict ya, jika terdapat glukosa, jadi warna asal Benedict iaitu warna biru akan berubah menjadi warna mendakkan merah bata. Okey, jadi eksperimen dijalankan sehingga 30 minit. Okey, kita biarkan tanpa sebarang pemanasan ya, dan tak perlu goncang pun. Okey, jadi kita nak lihat air suling ini. Okey, tube whisking ini ya, kita andaikan dia sebagai usus kecil kita. Yang mana kita tahu usus kecil kita senipis 1 lapisan sel dan juga proses resapan boleh berlaku. Okey, dan air suling ini pula kita anggap dia sebagai kita punya salur darah. Okey, jadi kita nak test ya. Okey, ini ialah usus kecil iaitu tube whisking. Dan air suling adalah salur darah. Jadi kita nak test, adakah kanji ini akan keluar ke salur darah kita dan adakah dia dapat melalui tube whisking iaitu usus kecil kita. Itu yang kita nak kaji. Okay? Dan untuk di sini pula ya, tube whisking adalah usus kecil dan air suling adalah salur darah. Jadi kita nak kaji adakah larutan glukosa di dalam tube whisking ini akan meresap melalui tube whisking ataupun usus kecil kita dan masuk ke salur darah ataupun air suling ini. Jadi ujian Aydin ini akan diukur dalam bagi air suling tabung didih P dan tabung didih Q yang kita anggap sebagai salur darah kita lah. Okey, jadi di awal eksperimennya untuk tabung didih P dulu, tabung didih P, larutan Aydin, ujian Aydin kekal warna kuning keperangan sebelum 30 minit. Dan untuk Benedict juga kekal warna biru. Okey, tapi selepas akhir eksperimen, okey, kita dapat lihat ya kat sini. Campuran ini iaitu air suling, larutan, okey, maaf ya. Larutan Aydin kekal kuning keperangan. Okey?
Dan untuk ujian Benedict dalam tabung didih P pula, larutan Benedict kekal biru. Benedict kekal biru. Okey, untuk Q pula, glukosa. Jadi ujian iodin, kita dapat lihat larutan iodin kekal kuning, kepewangan. Okey, tetapi apabila ujian Benedict dijalankan pada air suling tersebut, okey, mendakan merah bata terhasil. Merah bata. Ini bermaksudnya bagi kanji, ujian iodin dan ujian Benedict tidak didapati tidak berubah. Ini bermaksud tiada kehadiran kanji. Ini bermaksudnya tiada kanji dan juga tiada glukosa terhasil. Okey. Tapi bagi tabung didih Q ya. Okey. Jadi untuk tabung didih Q pula, ujian iodin menunjukkan tiada perbezaan, maka bermaksud tiada kanji terbentuk. Okey, memang tiada kanji pun, yang ada glukosa kan. Okey, tapi untuk ujian Benedict pula, campuran kekal biru mendakan merah bata terhasil. Ini bermaksud ada glukosa. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan di sini ya. Bermaksud kanji ini tidak dapat melalui usus kecil. Tidak dapat melalui tube whisking. Sama juga seperti mana kanji yang besar molekulnya tidak dapat meresap masuk melalui usus kecil untuk dihantar ke salur darah. Okey, jadi kanji tidak boleh melaluinya kerana molekul besar. Okey, berbeza dengan glukosa yang kita tahu sebab molekulnya adalah lebih kecil, yang paling kecil bagi karbohidrat. Jadi dia boleh meresap masuk melalui usus kecil. Kalau di sini konteksnya adalah tube whisking, dan dapat dihantar ke salur darah untuk dihantar ke seluruh badan. Jadi inilah kesimpulannya. Okey, mendakan merah bata terhasil. Jadi terbukti yang glukosa boleh melalui dan ada glukosa di dalam air suling ini selepas 30 minit. Okey? Okey. Okey, proses pengangkutan hasil pencernaan pula. Okey, kita dah belajar pencernaan berlaku di beberapa tempat, mulut, esophagus, perut dan sebagainya dengan bantuan duodenum, dengan bantuan enzim. Okey, jadi makanan yang besar molekulnya seperti kanji tadi dicerna dan dipecahkan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Contoh lain, kalau kanji tadi, molekul yang lebih kecil adalah glukosa. Jadi apabila dipecahkan kepada molekul yang lebih kecil, maka boleh meresap masuk melalui dinding vilus di usus kecil. Okey, jadi makanan yang telah dicernakan tadi, iaitu kita sebut sebagai hasil akhir, kemudiannya dapat diserap ke dalam vilus. Okey, diserap melalui vilus dan proses asimilasi berlaku. Okey, apa dia asimilasi ni? Okey, untuk sampai ke sel badan. Okey, jadi proses asimilasi, ejaan kena betul ya, jadi sebut betul-betul. Asimilasi, sebut sama-sama, asimilasi. Okey, dia adalah proses pengagihan. Ini yang sebenarnya dia nak agih-agihkan sebab dah diserap. Okey, bagi kegunaan sel-sel badan kita. So kita nak hantar bedak-bedak lah ke bahagian badan kita yang besar kan. Okey, jadi apakah hasil akhir ini? Hasil akhir dia ialah kalau karbohidrat yang paling kecil, cikgu tulis kat sini lah ya. Karbohidrat, okey, yang paling kecil dia ialah glukosa. Kalau protein, kita ulang balik apa yang kita pernah belajar. Kalau protein, yang paling kecil adalah asid amino. Kalau lemak,
Yang paling kecil adalah asid, lemak dan gliserol. Okey, ini adalah yang paling kecil. Jadi untuk menghasilkan tenaga dalam proses respirasi, ya. Okey, jadi ini adalah glukosa. Okey, untuk membentuk komponen-komponen sel pembesaran kita, gantikan sel-sel yang dah mati, gantikan sel-sel yang rosak, yang luka, dan juga untuk membentuk pelbagai benda lain, ya. Contohnya enzim, hormon, antibody dalam badan kita, kita perlukan protein. Dan yang paling kecil hasil akhir pencernaan bagi protein ialah asid amino. Okey. Dan last sekali untuk membentuk lemak, sebagai penebat haba, terutamanya bagi yang duduk dekat negara beriklim sejuk. Okey, haba ni lah yang dapat bekalkan lemak lah yang dapat bekalkan haba, ya, dan melindungi organ kita, contohnya jantung, paru-paru, jantung, jantung, ginjal yang disaluti oleh lemak. Jadi ini adalah asid, lemak dan gliserol. Kena tulis gliserol, ya. Okey, ini adalah hasil akhirnya. Okey, yang diserap oleh virus. Okey, dan kita teruskan lagi untuk seterusnya, apabila makanan telah pun bergolek-golek sepanjang usus kecil kita, diserap juga sambil tu oleh virus, dan makanan yang tidak dicerna dan yang berlebihan akan terus melalui usus kecil untuk ke usus besar. Okey, tapi kita buat rumusan, okey, daripada sistem pencernaan. Okey, iaitu keyword dia adalah untuk memecahkan partikel yang besar. Ni cikgu ulang balik, ya, kesimpulan. Okey, menjadi molekul yang lebih kecil untuk memudahkan penyerapan. Okey, memudahkan penyerapan virus. Ini adalah keyword yang penting, ya. Memecahkan, memudahkan penyerapan daripada molekul besar ke molekul kecil, kompleks ke ringan. Mana-mana satu pun boleh. Okey. Okey, lepas tu sistem pencernaan ini dibawa seterusnya ke sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Okey, yang kita tahu ada dekat bawah vilus ni, bawah sel vilus, sistem peredaran darah, ya. Serap masuk, dan sistem peredaran darah keyword dia adalah untuk mengangkut molekul yang kecil tadi ini ke sel-sel badan. Sel peredaran darah untuk mengangkut. Okey, keyword dia. Dan seterusnya ke proses asimilasi. Asimilasi tadi dia cakap apa? Untuk pengagihan. Dah angkut, mestilah nak diagihkan. Jadi keywordnya ialah diagihkan. Hasil akhir. Okey. Untuk respirasi iaitu glukosa. Ulang balik, ya. Glukosa bentuk sel baru iaitu protein. Dan juga untuk kawal badan, untuk haba iaitu asid, lemak dan gliserol. Okey. Dan akhir sekali, hasil daripada setelah diasimilasikan, berlebihan makanan yang tidak dicernakan itu seterusnya dihantar ke salur darah, ya. Tidak dicerna, tidak diserap ke usus salur darah pula, ke usus besar, minta maaf. Okey, diserap oleh usus kecil. Contohnya ialah makanan serat, pelawas, ya, sel-sel yang dah mati dan juga air. Air tidak diserap dekat vilus, ya. Hanya nutrien dan molekul-molekul daripada makanan saja diserap. Okey, jadi semua ini bergerak ke usus besar. Okey, semasa bergerak, air dan garam mineral pula diserap. Okey, diserap garam mineral yang lebih kecil, okey, ke aliran darah sepanjang usus besar pula. Okey. So, dekat usus besar hanya fokus kepada air dan garam mineral sahaja. Jadi, setelah diserap semua air dan garam mineral, jadi yang tinggal hanyalah sisa pepejal, iaitu makanan yang tidak dicerna tadi, dan yang sudah kekurangan air yang kita sebut sebagai tinja.
Okey, dan tinja ini kemudiannya akan disimpan di vektum. Di manakah vektum? Okey, kita lihat di sini, ini adalah usus besar kita ya. Dan dekat usus besar pun ada salur darah yang mana air dan garam mineral yang telah diserap tadi dihantar meresap masuk ke salur darah, iaitu kapilari darah, dan dihantar ke sel-sel badan kita untuk air, untuk garam-garam mineral yang penting. Okey, dan yang berlebihan tinja akan disimpan di vektum. Okey, dan kalau disimpan tinja ini lebih lama, jadi dikuatiri akan menyebabkan sembelit. Okey, dan akhirnya dikeluarkan. Okey, tinja ini dikeluarkan melalui dubur yang kita sebut sebagai proses penyah tinjaan. Kita nyahkan tinja daripada badan kita melalui dubur. Okey, itu sahaja untuk proses penyah tinjaan dan penyerapan oleh virus. Okey, maka habislah bab 3 nutrisi. Okey, jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Dan kita akan jumpa untuk bab yang keempat pula. Bye.